Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Syafiq Apdal sekolahkan ngakorming pasal isu sampah di Semporna. Bunyi macam remeh kan? Tetapi bila kita ulas, rupanya ada banyak lapisan politik, sindiran dan juga persaingan kuasa yang tersirat. Jadi mari kita bongkar sama-sama, mari kita ulas sama-sama. Adakah ini sekadar isu kebersihan ataupun sebenarnya ia sebahagian daripada percaturan politik yang lebih besar? Cerita bermula apabila Ngakorming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, menggesa ahli Parlimen Semporna, Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal, untuk memastikan Bandar Semporna tidak menjadi bandar paling kotor di Asia, terutamanya menjelang tahun melawat Malaysia tahun 2026. Nampak macam satu nasihat yang biasa, tetapi masalahnya Syafiq Apdal tidak duduk diam. Beliau terus membalas dengan lantang bahwa tanggung jawab menguruskan sampah bukanlah kerja seorang ahli parlimen, tetapi di bawah pihak berkuasa tempatan PBT yang dikawal oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Dalam kata lain, Syafiq macam mau cakap, bro, ini bukan kerja saya, bukan kuasa saya, tapi dalam kuasa kerajaan negeri kau yang kena tengok balik struktur. Nah, baiklah, dan berita ini pula menjadi semakin panas apabila kita lihat siapa Syafiq Apdal dan siapa Ngakorming. Syafiq Apdal, Presiden Warisan Ketua Pembangkang Sabah dan orang kuat politik di Pantai Timur Sabah. Ngakorming pula naib pengerusi kebangsaan DAP, parti yang satu kapal dengan Warisan di peringkat persekutuan dalam kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Tetapi bila datang bab pilihan raya negeri Sabah yang semakin hampir, jelas kelihatan DAP dan Warisan akan berentap sesama sendiri. Jadi, kenyataan Ngakorming ini seolah-olah membuka satu front serangan awal terhadap Syafiq Apdal. Bukankah pelik apabila dua parti yang kononnya rakan gabungan ini mahu balas-membalas macam ini? Syafiq Apdal pula bukan sekadar menepis, beliau membalas dengan fakta. Beliau kata masalah sampah bukan hanya di Semporna tetapi juga di Pulau Gaya, Sandakan, dan Batu Sapi. Dan malah banyak kawasan lain di Sabah yang terkesan dengan sisa terapung yang datang dari luar daerah. Katanya kalau betul mau selesaikan masalah ini, jangan salahkan satu kawasan sahaja. Kena ada dasar bersepadu, penguatkuasaan yang ketat, dan dana yang cukup. Ini hujah yang logik. Kalau kita fikir balik, memang betul juga kan? Sampah ini bukan ada sempadan. Kalau arus laut membawa, satu daerah pun boleh menjadi mangsa walaupun punca itu datang dari tempat lain. Betulkah tidak? Tetapi yang membuatkan isu ini lagi menarik ialah timing kenyataan Ngakorming. Sabah sekarang tengah panas menunggu PRN dan parti-parti sedang pasang strategi. Kenapa Ngakorming tiba-tiba menyebut pula pasal Semporna? Kenapa tidak sebut kawasan lain yang ada juga masalah yang sama, yaitu masalah sampah? Adakah ini betul-betul pasal kebersihan ataupun sebenarnya ada message politik yang tersembunyi? Ramai yang perasan. Teguran Ngakorming ini seolah-olah cuba untuk merendahkan kredibiliti Syafiq Apdal di mata rakyat Sabah, khususnya pengundi Semporna. Kalau kita imbas balik sejarah, hubungan DAP dan Warisan memang bukan selalu mesra. Pernah ada ketegangan apabila isu kerusi bertindih dibangkitkan dalam pilihan raya yang lalu. Malah ramai pemerhati politik pernah berkata, Warisan lebih suka bergerak solo berbanding sekadar menjadi adik kecil dalam gabungan yang dikuasai parti semenanjung. Jadi, apabila Ngakorming mencucuk Syafiq Apdal dengan isu sampah, ia boleh dilihat sebagai percikan awal kepada perang yang lebih besar nanti. Benda macam ini bukan kali pertama pun berlaku. Dalam politik Malaysia, isu kebersihan, pembangunan atau apa-apa sahaja masalah tempatan sering dijadikan senjata politik. Kalau kita lihat kes Pulau Pinang contohnya, kerajaan negeri DAP juga sering dikritik pasal masalah banjir dan juga pengurusan sampah. Tetapi pelik,
Bila datang bab sempurna, ngakorming macam hilang sensitivity. Sedangkan rekod DAP sendiri pun bukannya sempurna. Adakah ini double standard? Nah, sekarang mari kita coba masuk pula ke slot persoalan kontroversi. Soalan yang kita patut tanya, adakah kenyataan ngakorming ini betul-betul ikhlas sebagai teguran ataupun sebenarnya adalah satu strategi politik untuk menjatuhkan imej Shafie Apdal menjelang PRN Sabah? Kalau teguran ini ikhlas, kenapa target hanya pada sempurna? Sedangkan seluruh Sabah ada masalah yang sama. Kalau ini strategi politik, maka jelaslah ia merupakan satu langkah awal untuk melemahkan warisan di kubu kuatnya sendiri. Coba bayangkan, kalau isu sampah pun boleh menjadi modal politik, apalagi isu besar seperti ME63, hak minyak dan gas, ataupun pembagian hasil negeri. Apakah ini tanda bahwa gabungan Madani sendiri sebenarnya retak di dalam dan hanya tunggu masa untuk meletup di Sabah? Atau adakah ini isyarat bahwa DAP mahu menawan lebih banyak kerusi di Sabah sekaligus merampas pengaruh Shafie? Bagi saya, isu ini memang nampak remeh, tetapi sebenarnya sangatlah strategik kalau kita pikir betul-betul. Rakyat mungkin nampaknya sekadar pertengkaran pasal sampah, tetapi di sebaliknya, ia tentang kuasa, pengaruh, dan juga survival politik. Apabila ngakorming menyerang Shafie Apdal secara terbuka, ia memberi signal bahwa hubungan warisan dan DAP tidak lagi seindah yang digambarkan. Malah, ia juga memberikan message jelas bahwa PRN Sabah nanti akan menjadi medan pertarungan sengit, bukan sahaja antara blok kerajaan dan juga pembangkang, tetapi juga sesama parti dalam kerajaan Madani itu sendiri. Jadi sekarang saya ingin bertanya pula kepada Anda semua, adakah Shafie Apdal sedang dipersalahkan kerana kegagalan sistemik yang sepatutnya ditanggung kerajaan negeri dan persekutuan? Atau adakah ini permainan politik licik untuk menyingkirkan Shafie Apdal dari peta politik Sabah? Adakah rakyat Sabah akan termakan naratif ini? Ataupun mereka akan nampak siapa sebenarnya yang cuba bermain politik dengan isu sampah? Inilah yang kita kena fikir dalam-dalam. Kadang-kadang isu kecil boleh mendedahkan perkara yang besar. Kalau Anda rasa ada sesuatu yang pelik dengan kenyataan ngakorming ini, mungkin ada benda yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir. Dan sebelum kita tamatkan perbincangan, tamatkan ulasan konten kita pada hari ini, saya ingin tinggalkan satu lagi soalan pedas untuk kita sama-sama fikir. Kalau parti dalam kerajaan Madani pun sudah mula bertikam lidah di depan umum, apakah nasib sebenar rakyat Sabah apabila mereka memerlukan penyelesaian untuk isu asas seperti sampah, air, dan jalan raya? Adakah mereka akan terus menjadi mangsa politik yang tidak berkesudahan ini? Coba kita bincang. Jangan lupa untuk komen pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda rasa Shafie Apdal diperlakukan tidak adil ataupun ngakorming sebenarnya ada poin dia tersendiri? Kita tengok siapa yang lebih bijak bermain pencaturan kali ini. Oke kawan-kawan, dan macam biasa teruskanlah bersama dengan channel ini sebab kita akan terus mengupas, terus mengulas isu-isu politik panas macam ini. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kalau Anda tidak mahu terlepas dengan pendedahan yang seterusnya. Politik Sabah ini, kalau kita tidak ikut, memang banyak benda orang lain yang tidak tahu. Jadi, stay tune sebab banyak lagi yang akan bakal meletup nanti. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja. Terima kasih semua.